Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 20 hari bulan 1 2023 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Talaq. Surah At-Talaq, surah yang ke-65, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 8, 9 sehingga akhir surah, iaitulah ayat yang ke-12. Akhir surah ayat 12. Tajuk perbincangan kita dalam ayat ini, Allah Ta'ala bagi amaran kepada para penderhaka. Mu tengoklah kesan akibat orang dulu apa sudah jadi. Kemudian bagi orang yang taat, Allah Ta'ala telah memberi janji rahmat, keampunan, syurga tempat tinggal bagi mereka yang taat kepada Allah dan ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perkenalkan kepada kita kuasanya yang mutlak, sempurnanya kamalu qadratihi wa ilmihi, sempurnanya kuasa Allah dan ilmu Allah azza wa jalla. Baik para pelajar sekalian, ayat kita ni ayat 8 yang ada tafsir pimpinan, muka surat 1258. Kita baca satu ayat ni je, kemudian kita terus pergi kepada huraian. Kerana ayat dia panjang, dibimbangi jadi masa tu agak lama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam, maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras dan rapi, serta kami seksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya. Tengok nota di bawah, kata munasabah ayat ini dengan ayat yang lepas. Apakah munasabah dia? Setelah menerangkan hukum-hukum talak, perceraian, dan kategori mutallaqat, wanita yang dicerai itu ada 3 kategori. Kita dah bincang detail dah semalam. Dan perkara yang berhubungan dengannya, selepas daripada melahirkan anak ada penyusuan, dan Allah melarang daripada melampaui batas hukum-hukum Allah, jangan langgar. Isteri yang diceraikan masih lagi boleh duduk di rumah suami dia dan diberi nafkah sehingga melahirkan anak. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diberi amaran kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka akan ditimpa azab seksa sebagaimana yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang telah lalu disebabkan kederhakaan mereka. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang yang dengan kata dan taat,
ikut perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dijanjikan dengan balasan yang sebaik-baiknya, tempat tinggal yang kekal, iaitulah syurga yang disediakan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Itu dipanggil munasabah ayat. Maka dalam tafsir ayat ini, wa ka'ayyim min qaryatin, bukan sedikit, berapa banyak, wa ma aktsarul qura, berapa banyak dah kampung-kampung, negeri-negeri yang penduduknya melampaui batas. Mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka lawan rasul-rasul mereka. Mereka langgar syariat Allah dan merempuh hudud, batasan yang Allah Ta'ala buat dengan melakukan maksiat, melakukan mungkar. Maka Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas dosa-dosa mereka. Dengan apa? Dengan membinasakan mereka, sebagaimana yang telah kita baca dalam cerita kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, mendiang Fir'aun dan geng-geng yang seangkatan dengannya, semuanya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah kata apa? Wa azzabnaha azaban nukra, dan kami azab mereka dengan azab yang fazi'an, mungkaran yang cukup dahsyat, Dalam surah Al-Kahfi yang kita nak baca hari Jumaat ni, ayat 87, Allah Ta'ala cerita tentang Zulqarnain. Qala amma man zalama, siapa dia buat zalim, fasawfa nu'azzibuhu, kamu akan azabkan dia, summa yuraddu ila rabbih fayu'azzibuhu azaban nukra. Jadi azaban nukra, azab yang cukup dahsyat yang Allah Ta'ala timpakan ke atas golongan penderhaka, wal'iyazubillah. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-9. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya, dan jadilah akibat perbuatan mereka satu kerugian yang besar. Ay fazaqu bidzalikal azab bil aqibatil waqimah, mereka telah merasai azab yang cukup dahsyat itu. Lish li'utuwihim, kerana mereka langgar perintah Allah, kerana mereka langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah merasai, setiap kaum itu telah merasai azabnya, sebagaimana mendiang Abu Jahal de geng-geng-gengnya merasai azab dibunuh dalam peperangan Badar, dan lain-lain kumpulan lagi yang semuanya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kana aqibatu amriha khusra, dan jadilah akhir perbuatan mereka satu kerugian yang besar di dunia, mati dalam keadaan hina, dibunuh, ditenggelam dalam air, ataupun di terbalik bumi seperti kaum Nabi Lut, atau apa saja azab. Dan di akhirat esok lagi dahsyat azab neraka yang Allah Ta'ala sediakan kepada penderhaka, wal'iyazubillah. Jadi ayat ini lebih kepada amaran dan peringatan supaya kita berfikir, jangan duduk hanyut khoya tak tu pasal. Sebab di hadapan kita banyak perbahasan, di hadapan kita banyak lagi amaran peringatan yang kita akan tempuhi, kita akan lalui. Sebab apa? Sebab peringatan Allah Azza wa Jalla ini apabila diketepikan, maka azablah yang akan menunggu kumpulan itu. Jadi hati-hati kita, jangan sampai terjebak dengan azab yang begitu dahsyat. Ayat 10. A'addallahu lahum 'azaban syadida
fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Allah menyediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, yang berakal sempurna dari kalangan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Mengingatkan kepada kamu peringatan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu tadi, wa kana aqibatu amri khusra, akibat akhir pekerjaan mereka rugi dunia akhirat. Maka Allah nyatakan apakah kerugian itu? A'addallahu lahum azaban syadida. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka azab yang cukup dahsyat. Di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti azabnya cukup dahsyat, yang cukup menghina, cukup menakutkan. Jadi kalau kamu nak selamat, ada tak jalan? Naam. Nak selamat, inilah jalan dia. Jalan mana? Jalan takwa. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sempurna dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang ada akal, orang yang beriman, fakhafullaha wahzaru sakhatahu wa azabahu. Hendaklah kamu takut kepada kemurkaan Allah, takutlah kamu kepada azab Allah. Dengan mana cara takut? Dengan kita melakukan semua arahan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga menjauhkan diri daripada semua larangan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata siapa ni? Ya ulil albab, ya ashabal uqul safiyah wal afhamil mustaqimah. Wahai orang yang punya akal yang suci, yang bersih, dan juga kepahaman yang benar. Iaitulah allazina amanu, orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan jadi macam puak kafir di zaman dulu yang lawan Rasul, lawan Allah. Fayuhlikakum, kamu akan binasa sebagaimana binasanya golongan yang terdahulu. Jadi Allah Ta'ala sebut pada kita ya ulil albab, orang yang akal pemikirannya yang cerdik. Mana kita ni semua manusia ni ada otak. Pasal itulah kalau kita kata awak ada otak ke tak? Salah ayat tu. Semua orang ada otak. Lembu ada otak. Lembu ada otak tak? Ada. Udang ada otak ke tak? Sudah. Udang duduk mana otak dia? Atas kepala dia ada apa? Inilah kata di para ulama. Sekarang ni para ahli fikir Islam ke bukan Islam masih lagi duk mikir akal kita duk mana? Duk sini ke duk sini? Ulil albab, orang yang punya akal pemikiran, duk sini ke duk sini? Itu dia panggil ahli fikir sedang berfikir lagi. Kita kata sumber pemikiran kita kita tak tahu duduk mana. Bagaimana kita nak fikir tentang Allah yang maha berkuasa? Lagi tak dapat. Allahu Akbar. Sebab tapi orang kata kalau hati baik sini. Kalau dia nak mahu mu ada otak, ada akal. Jadi itulah dipanggil masih lagi dalam perbincangan tak habis tak sudah-sudah, perbincangan yang tak berkesudahan. Baiklah. Qad anzalallahu ilaikum zikra. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Allah Ta'ala waktu dah kepada kita peringatan. Apa dia peringatan? Ai arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qad anzalallahu ilaikum. Allah Ta'ala telah turun kepada kamu ayyuhal mu'minun zikra. Apa dia zikra di sini? Ai al-Quran. Tulis apa? Zikra
Kata di para ulama tafsir, zikra di sini Al-Quran alladzi yuzakkirukumullahu bihi. Allah Ta'ala hantar mari Quran sebagai kitab peringatan. Jangan duk khoya ikut se. Kita baca Quran, kita tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Wa yunabbihukum 'alal iman. Allah Ta'ala peringatkan kamu supaya beriman betul-betul. Wal qiyami bi ta'atihi, dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang dikatakan az-zikr huna, dengan makna peringatan. Jadi peringatan tu ada yang kata semua jenis peringatan. Qad anzalallahu ilaikum zikra, apa benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, maka dia masuk dalam ayat ini. Ada yang mengatakan peringatan itu Al-Quran. Ada yang mengatakan peringatan itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kita kata semua. Syamil, kamil, semua benda perkara yang boleh beri peringatan, sama ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Quran ataupun apa saja, termasuklah uban di kepala, merupakan peringatan kita sudah tua, sudah menghampiri destinasi untuk dah didatangi oleh malakul maut. Ingatlah. Baik, Allah Ta'ala huraikan siapakah zikra. Tengok, siapa zikra? Ayat 11. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Apa dia peringatan itu? Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat, dengan mengutuskan seorang rasul, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, yang menerangkan kebenaran, supaya ia mengeluarkan orang-orang yang sedia diketahuinya akan beriman dan beramal soleh dari gelap gelita kesesatan kepada cahaya hidayah petunjuk. Ingatlah. Jadi di sini para ulama tafsir kata Allah Ta'ala hantar mari Rasulullah yatlu alaikum, yang baca kepada kamu Al-Quran, yang menjelaskan kepada kamu jalan petunjuk, dan Al-Quran menjelaskan kepada kamu jalan yang sesat. Kamu jangan ikut hal sesat, ikut petunjuk Allah Azza wa Jalla yang tidak ada kesamaran padanya. Mana ada samar-samar? Al-Quran ini sangat jelas kepada kita. Allah Ta'ala tujuan apa dibawanya Quran, dibacanya Quran. Allah nyatakan objektif dia, liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah Ta'ala nak keluarkan orang-orang yang dia ketahui akan beriman, dengan melakukan beriman dan melakukan ketaatan, dikeluarkan mereka daripada zulumatil kufri, kegelapan kufur, wal jahli, jahil, wal maksiati, maksiat, ila nuril imani wal ilmi wat ta'ah, kepada cahaya iman, kepada ilmu yang mantap, dan kepada melakukan ketaatan. Di terbalik lawan tiga. Maknanya orang Allah Ta'ala bila pilih orang yang beriman, dia keluarkan orang ini daripada gelap kafir, gelap maksiat, kepada cahaya iman, kepada ilmu pengetahuan, dan kepada ketaatan kepada Ar-Rahman. Allahu Akbar. Itu dia panggil tujuan dihantar Rasul, tujuan diturun Quran. Untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia daripada zulumatil kufri, daripada gelap kufur kepada cahaya iman, daripada gelap kufur
kepada cahaya iman yang kita kena belajar, yang kita kena perhatikan. Apakah sumber cahaya iman kita? Al-Quranul Karim yang kita baca, yang kita tadabbur, yang kita amal ini. Alhamdulillah. Baik, tengok ayat. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah dengan yang demikian itu mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian. Jadi kita kata, jadi siapa beriman dengan Allah, ingatlah, berapa kali dah kita ulang, para pelajar kena peka dengan kebenaran, iaitu beriman dengan Allah dan beramal saleh. Berapa syarat? Amal nak jadi soleh, berapa syarat ada? 2. Tengok, yang pertama bi ikhlasin, kita kena buat dengan ikhlas. Syarat yang kedua wa wafqan li syar'ihi, mengikut syariat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu amalan nak dikira menjadi soleh mesti memenuhi 2 kriteria ini. Ikhlas dan ikut hak Nabi ajar, baru jadi soleh. Maka syarat dia orang yang beriman dan beramal soleh. Amalan nak jadi soleh berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baru betul. Anak-anak kita bagi jawapan yang mantap. Anak muda ke anak tua kena ingat 2 syarat ni. Tak cukup 2 syarat ni, amalan kita tidak diterima, tak menjadi soleh walaupun nampak soleh. Saya ikhlas ustaz buat, tapi tak ikut sunnah Nabi, tak jadi. Ikut sunnah Nabi tapi tak ikhlas juga tak menjadi. Ada 2 syarat ni, 2 SOP ni mesti dijaga, barulah amalan kita tu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bila diterima, apa kita dapat? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah kata, aku masukkan kamu, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada, kekalah mereka dalamnya selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah dengan yang demikian telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian. Jadi sebaik-baik pemberian Allah Ta'ala kurniakan kepada siapa? Kepada orang yang beriman, beramal soleh dengan ikhlas dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ke tak sih? Nak ke tak nak? Nak ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan ada buat kerja dengan kepala sendiri. Kita tidak boleh buat reka-reka sendiri dalam perkara ibadat. Sebab apa? Sebab ibadat itu tauqifi, diambil daripada Allah melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebagai penutup surah ini, surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala mula dengan sumpah keramat munafik. Munafik ini pandai bercakap. Sebab itulah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, akhwafu ma'alaikum, di antara perkara yang aku bimbang, yang aku takut menimpa kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang Nabi kita bimbang, Nabi kita takut, yang menimpa kita ni para jemaah sekalian, iaitulah al-jidal munafik alilul lisan, orang munafik yang lidahnya petah bercakap. Kalau dia bercakap kagum orang, rebah beleping kata orang. Kalau dia bercakap semua orang kagum, semua orang tenganga belaka, tapi cakapan dia tak sama dengan apa yang ada dalam hati dia. Kita kata itulah yang cukup berbahaya.
Hadis yang an Imran ibn al-Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum, di antara perkara yang aku bimbang, yang aku takut pada kamu, iaitu jidalul munafik, orang munafik yang berbantah, orang munafik yang petah bercakap, alimul lisan, lidah dia memang sangat petah. Kalau dia bercakap orang kagum, tapi perbuatan dia tak sama dengan apa yang dia cakap. Itu munafik dari sudut amali. Munafik betul, munafik ori lagi dahsyat, sebab dia kufur, zahir je yang beriman. Jadi hadis ini rawahu Ibn Hibban wa Ahmad wa sahahu jam'un minal ulama. Kita mengatakan hati-hati tuan-tuan daripada sifat yang bahaya ini, iaitu orang munafik yang petah bercakap tapi tindakan dia, amalan dia tidak sama dengan apa yang dia buat. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita minta Allah selamatkan kita. Maka di akhir ayat ini Allah nyatakan sempurnanya kuasa Allah, sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Jangan cuba-cuba nak jadi munafik, kerana perbuatan itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Surah kita ni jadi di akhir ayat ini, mari surah At-Talaq itu di antara dua kaitan yang cukup besar. Dua kaitan yang cukup besar. Surah Munafik, mari surah At-Talaq, kemudian mari pula surah At-Tahrim. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk kepada surah At-Tahrim. Baiklah, mari kita tamatkan surah ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah yang menciptakan 7 petala langit. Jelas. Langit Allah kata 7, ada 7 planet, 7 langit, 7 lapis langit. Banyak ayat-ayat yang menyebut tentang 7 lapis langit. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Surah Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tingkat. Apa lagi nak? Surah Fussilat ayat 12. Faqadahunna sab'a samawat. Langit 7. Bumi berapa? Sekarang ni kita duk bahas bumi ada berapa? Tengok, umaminal ardi mislahunna. Dan Allah menciptakan bumi seperti itu. Berapa seperti itu? Seperti itu. Ay wa khalaqallahu minal ardi misla adadis samawat. Allah Ta'ala kata bumi pun 7 tingkat juga. Faja'alahunna sab'a aradin. Dia mari 7 lapis bumi. Cuma bagaimana tingkat bumi, bagaimana tingkat langit, itu Allahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab itu dalam kitab pimpinan ni dia tulis, tengok nota kaki, Allah jua yang mengetahui hakikatnya. Allahu a'lam. Kalau langit itu 7 lapis, bagaimana? Bumi 7 lapis. Memang 7. Dalam hadis, tengok hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu ahadun shibran minal ardi bighairi haqqihi illa tawwaqahu Allahu ila sab'i aradin yaumal qiyamah. Siapa dia ambil tanah orang, rampah tanah orang, buat lari sempadan batu, shibran, jengkal je, bighairi haqqihi, bukan hak dia, dia ambil hak orang. Illa tawwaqahu Allahu ila sab'i aradin, Allah Ta'ala akan gulung 7 lapis bumi ni, letak atas kepala dia.
Nak gimana orang hak rapah bumi orang tu pada hari kiamat. Hadzal hadis rawahu Muslim. Jangan rapah orang. Hari ni ana tengok bila kita masuk ke dalam kampung-kampung, perkampungan pinggir bandar. Kalau kampung sungguh lain. Perkampungan pinggir bandar ni, Masya Allah, rumah dia besar-besar, banglo-banglo tu. 5 bilik, 10 bilik. Tapi jalannya sempit, nak selisih kereta payah. Kena turun sebelah, naik sebelah. Kita kata di mana dhamir? Bagaimana kau nak hidup dalam kampung ni begini? Kenapa tidak disediakan prasarana jalan yang lengkap, cukup, 2 lain boleh selisih. Kalau ada hari kenduri, kendara, Allahu Akbar, bukan main susah kita, parking jauh-jauh, jalan kaki naik motosikal mari contohnya ada. Sebab rumah besar, jalan tak ada. Ini punca mari pada mana? Mari daripada masing-masing, ini tanah saya, ini tanah saya. Ini batu sempadan, ini batu sempadan. Tak apalah. Kita akurlah dengan batu sempadan yang dibuat oleh kerajaan. Tapi kalau hak pindah batu, ni. Ambil hak orang. 7 lapis bumi digulung, letak atas kepala dia. Na'udzubillah. Kalau kita beri sikit jalan, Allahu Akbar. Contohnya kita kata sini sempadan batu kita. Tapi jalan sempit, nak selisih tak boleh. Kita pun tarik batu sini 5 kaki, 6 kaki lagi masuk dalam tanah kita. Tuan-tuan kena ingat, setiap kenderaan yang lalu atas tanah kita. Orang nak pergi ke masjid, orang nak pergi ke surau, orang nak pergi sekolah, orang nak pergi cari nafkah, semuanya berpahala. Berapa banyak tol yang kita ambil daripada orang lalu di atas tanah yang kita wakafkan untuk jalan raya. Oh besar, ni dak, tak boleh, ini jalan saya. Nyom buat pagar tu macam tembok penjara, orang nak lalu pun tak boleh. Allahu Akbar. Kita ada satu kampung saya masuk, wih punya pasal lah ni, wih ni bila tengok jalan jam, dia hantar kita masuk ke lorong rumah orang. Kena lipat. Ini cermin kiri kanan tu. Nak selisih tak boleh. Punya rumah besar. Kita kata Masya Allah. Tak apalah, itu hak dia. Tapi kempen saya kepada para jemaah sekalian, jangan duk berkeras sangat dengan tanda batu tu. Kita nak fikir bagaimana orang nak lalu lalang depan rumah kita yang selesa. Dan kita ingat setiap orang yang lalu, kambing lalu atas jalan, atas tanah kita, semuanya diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang jahat lalu, kita tak suruh dia buat jahat. Dia lalu bukan dosa kita. Kalau tak ada rumah kita, dia lalu juga. Jadi kita mengatakan yang baik kita ambil, yang buruk bagi kepada Tuhan dia. Allahu Akbar. Baiklah. Maknanya panjang ni perbahasan ni, 1 muka lebih ulama tafsir duk bahas. La khilafa bain, kata Ibnu Atiyah, dia kata la khilafa bainal ulama, tidak ada khilaf di kalangan ulama langit 7 lapis, tak ada. Wa ammal ardu, bumi macam mana? Kita tengok dalam peta map tu, bumi bulat satu ya. Mana 7 lapis? Sudah. Wa ammal ardu fal jumhur ala anha sab'u aradin. Majoriti ulama tafsir kata seperti zahir ayat ini, Allah kata wa minal ardi mislahunna. Bumi 7 lapis juga. Wa huwa zahirul ayah wa annal mumathala innama hiya fil adadi. Dan dalil dia juganya hadis yang kita baca tadi, dan juga hadis lain Nabi kata man ghasaba shibran minal ardi min ardin, siapa dia rampah tanah orang sejengkal aja, tautuwiqahu min sabi aradin, dia akan dilipat bumi 7 lapis campur atas kepala orang tu, wal iyazubillah. Maka di situlah kata, ada ulama kata sabu ardi tibaqun ba'daha, bumi ini dia bukan macam langit bertingkat tapi berlapis, 7 lapis. Wallahu alam. Kita cari pakar geologi, kita jadi pakar geologi lah. Ada orang kata, Ibnu Katsir kata hal hunna mutarakimat, adakah dia setiap bumi setingkat 7 butir, au baina kulli wahidatin, ataupun berlapis gitu ya. Ala qaulain, dia kata. Qila, ada ulama kata 7 lapis bumi itu mutbaqah, bertingkat berlapis bumi. Mana kita gali jumpa wallahu alam. Hak paling senang sekali kita tengok dalam ilmu geologi. Saya bukan pakar geologi, dalam tafsir ini pun duk bahas qila wa qala. Kita kata Allah kata 7 lapis, Nabi sebut 7 lapis.
Kita kata 7 lapis bumi, wallahu alam. Baik, mari kita tamatkan ayat kita ni. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dengan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Diberitakan demikian ialah supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu perintah Allah Ta'ala turun sentiasa di antara langit dengan bumi. Markas pentadbirannya di Arash. Kemudian perintah itu turun daripada Lauhil Mahfuz kepada malaikat laksana bawa kepada bumi, dilaksanakan apa yang telah diperintahkan, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kamu mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu sempurna kuasa dia. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala perkara. Alhamdulillah, tamatlah para jemaah sekalian perbincangan kita secara ringkas. Sekarang ni kita masuk kepada al-fawaid. Tanda pelajar. 5 faedah yang ringkas. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama, wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi. Berapa banyak orang-orang yang terdahulu yang telah menderhakai rasulnya, apa jadi? Allah Ta'ala binasakan mereka. Tulis ini, ayat ini tazkirun lil muslimin. Allah Ta'ala peringatkan kepada orang muslimin dengan janji Allah bahawa Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada hamba-hamba dia yang beriman. Satu. Dan juga bayanul li ashabir riasah. Ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada pemegang-pemegang kuasa dunia, sama ada warijalis siasah, ahli-ahli politik, anna halakad dunia bifasadidin. Dunia ini akan binasa dengan rusaknya agama. Ingat, penguasa-penguasa atas dunia, kalau kamu tak jaga betul-betul syariat Allah, Allah akan binasakan sebagaimana binasa umat dulu. Wa anna amnal qura wa tawa'ninah. Amannya satu negara, tenangnya negara itu bil hifazi ala din, kalaulah pemimpin negara dan juga rakyat-rakyat dalam negara itu melaksanakan perintah Allah menjaga agama, maka mereka akan selamat insya-Allah. Faedah yang kedua, fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Maka takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, wahai orang yang punya pemikiran yang beriman. Jadi ayat ini nidaul mu'minin. Allah Ta'ala panggil orang beriman dengan sifat ulil albab. Ulil albab mana orang yang punya akal pemikiran yang baik. Ai imaun ila annal uqul ar-rajihah, akal yang baik yang sempurna, dia akan ajak orang supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kerana itulah kesempurnaan hidup manusia. Jadi orang yang tak ada akal dia tak sempurna, terencak akal, dia tidak akan beriman. Dia cerdik ni, genius, pakar terpakar ni. Kita kata pakar dunia ya, pakar di akhirat tak pakar belaka, sebab dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang beriman menunjukkan orang beriman, berakal. Timbul soalan, al-iman huwa taqwa fil haqiqah. Iman tu makna orang bertakwa. Ulul albabil ladzina amanu. Ulul albab pula orang beriman. Orang beriman, orang bertakwa. Kenapa Tuhan suruh fattaqullah? Naklah kamu beriman, naklah kamu bertakwa. Sedap, menarik ni. Jawab di ulama tadabbur, dia kata lit taqwa darajatun wa maratib. Tanda boleh. Takwa itu ada beberapa darajat, berapa tingkat.
Yang pertama, at-taqwa minasyirki. Takwa daripada syirik. Hak ni orang beriman Tuhan tak suruh lagi lah, sebab dia beriman dah. Yang kedua, takwa minal ma'asi. Takwa, takutlah kita daripada melakukan maksiat. Jadi orang kafir dia suruh takwa, suruh beriman. Orang yang beriman dah suruh bertakwa, jauhi dosa besar dan dosa kecil, dan juga syirik-syirik yang tersembunyi. Itu ayat ini tidak berulang, tapi ayat ini mendetailkan makna takwa kepada dua kategori. Allahu Akbar. Kan? Menarik ya. Faedah yang ketiga, banyak ni faedah ni, tapi kita kena ambil masa kita. Faedah yang ketiga, tengok pelajar. Qad anzalallahu ilaikum zikra rasulan. Dua ayat tu. Allah Ta'ala turun pada kamu zikra, peringatan. Apa dia peringatan? Rasulan, Rasul yang membaca ke atas kamu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka ulama tadabbur kata, maklum anna Rasul tak turun. Rasul tu duduk di bumi. Hak turunnya apa dia? Hak turunnya malaikat. Malaikat turun. Apa yang dia bawa turun? Dibawa turun wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Bawa turun wahyu. Wahyu tu Al-Quran. Turun kepada siapa? Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ni sinonim kata orang. Malaikat Jibril, Al-Quran, Nabi. Untuk Nabi kita lah, kalau orang lain Jibril, Taurat, Nabi Musa. Sebab itu tanda ni pelajar. Inilah di antara rahsia kenapa Allah kumpulkan tiga ni dalam satu ayat. Tulis. Dalam ayat Al-Baqarah 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sambung. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tiga ni komponen. Semuanya beriman dengan Allah, itu asas. Dan malaikat. Sebab apa? Malaikat ni kerja dia perantara di antara Allah dengan Nabi. Wa kutubihi, kitab itu kitab yang diturunkan, wa rusuli dengan rasul. Jadi ini dikata walihaza jama'allahu bainal iman bil malaikati wal kutubi war rusuli dalam ayat amanar rasul. Ini tiga sekali, malaikat, kitab dan rasul. Jadi masya-Allah ayat ni qad anzalallahu ilaikum zikra. Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. Hak turunnya apa? Nabi tak turun. Yang turunnya malaikat. Kemudian malaikat waktu apa? Kitab. Hijab rasul yatlu alaikum. Kita kata masya-Allah ayat ini sangat menarik, sebab orang panggil buka minda kepada kita. Kenapa ayat ini dikembar tiga? Rupanya tiga komponen ini tak boleh berpisah. Macam kembar siam kata orang. Masya-Allah. Baiklah. Tanda yang keempat nak habis dah. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut siapa dia beriman, yudkhilhu jannatin, Allah akan masuk dalam syurga. Siapa dia kafir, bagi mereka akan dimasukkan dalam neraka. Jadi ulama tafsir kata al-jannatu wan naru mawjudatanil an. Syurga dengan neraka sudah ada sekarang. Sudah ada. Walan tafniya abadal abidin, dia tidak akan rusak selama-lama. Tak akan rusak selama-lama. Sebab tu dalam beberapa hadis mimpi Nabi ke hadis apa, Nabi SAW beritahu, aku tengok syurga. Nabi kita tengok dah syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami daripada ahli syurga. Nabi tengok neraka, betapa dahsyat. Tengah Nabi solat gerhana, Allah Ta'ala buka skrin, nampak syurga. Sehingga Nabi nak ambil buah dia. Ingat tiba-tiba skrin tukar, nampak neraka, Nabi terkejut, undur ke belakang. Itu dia panggil syurga dengan neraka mawjudatan, sudah ada sekarang. Ada setengah kumpulan yang mengaku Islam ni, dia kata belum ada lagi, baru ada plan baru, tapak baru ada. Bila akhirat esok baru ada, kita kata itu kesilapan yang dilakukan oleh mereka. Baik, yang terakhir, yang kelima, penutup ayat ni Tuhan kata apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Allah Ta'ala nak peringatkan kepada kita di akhir ayat ini, sama ada daripada ayat yang surah At-Talaq ni dengan perceraian. Allah Ta'ala maklum pada kita, dia berkuasa. Kalau mau bercerai, mu jangan bimbang, bak rezeki, ada je rezeki. Sama ada bercerai kerana berkelahi, atau diceraikan oleh malakul maut, melaku kematian suami, isteri jangan bimbang. Allah kata, aku berkuasa, aku beri rezeki pada kamu suami, aku beri rezeki pada kamu anak. Suami sudah tidak ada, rezeki tetap jalan. Satu. Dan dalam ayat ini tentang talak, ada di kalangan manusia yang tak takut pada Allah, dia sembunyikan talak dia, dia susu. Padahal dia habis hadah dah, tak habis lagi, cerai, rujuk balik, rujuk lepas hadah. Zahir di dunianya sah, tapi dia dengan Allah haram. Hati-hati. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Bila berlaku perceraian, kena tanda, kena tulis molek-molek. Supaya apa? Supaya kalau dah habis hadah, jangan rujuk balik. Kalau masih lagi ada ruang talak raj'i, akad nikah semula. Panggil tu email pula, melihaya dulu sekali lagi. Apa boleh? Malu kau orang. Mu malu kau orang, mu duduk berdua haram tu tak malu dengan Tuhan. Ini bahaya. Ataupun kita undur ke belakang ayatul munafiqin sebelumnya, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, hei munafik, mu jangan mu pandai yang berlaku atas dunia, tapi hakikat sebenar diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar, itulah 5 faedah yang dapat kita belajar. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang surah At-Tahrim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.